Di dalam satu tempat itu adanya orang yang minum arak. Dalam satu tempat, dalam satu kawasan itu adanya orang yang berjudi. Dalam satu kampung itu adanya orang yang berzina dan sebagainya. Dalam satu kampung ini, kesemua ahli kampungnya tidak mengerjakan solat berjamaah. Surau tidak dihidupkan, mati. Kita jumpa tuan-tuan, surau mati, berkunci 24 jam. Sembahyang raya yang buka, sembahyang fardu tak ada, azan tidak dikumandangkan. Bayangkan, syiar Islam mati dalam kampung itu. Bukan kampung ni lah, dekat sebelah-sebelah Kutub Selatan sana lah. Apa Ustaz? Kutub Selatan mana? Orang penguin je Ustaz. Pinggu yang ada Ustaz. Manusia tak ada dekat Kutub Selatan tu Ustaz. Contohnya, bukan kampung ni, tempat lain. Kita jumpa tuan-tuan, kita jumpa Masjid As-Surau yang mati. Malah masjid pun dikunci 24 jam. Ada juga. Tak dilakukan azan, menandakan syiar Islam mati di dalam qaryah tersebut, di dalam kampung tersebut. Maka bila berlaku benda-benda begini, maka kemusnahan akan menimpa. Allah Ta'ala akan turunkan bala. Allah Ta'ala akan turunkan bala. Allah Ta'ala sebut dengan jelas di dalam Al-Quran. Banyak tempat dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut tentang benda ni. Antara yang kita boleh sebut ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Surah Al-Azim ayat 16. Kalau kami, kata Nabi Allah SWT, kalau kami nakkan satu kampung ini diberi pengajaran penduduk-penduduknya, maka kami biarkan penduduk-penduduknya itu melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Maka bila sampai masa yang Allah Ta'ala tentukan, kebenaran terbukti, terzahir, maka waktu itulah penduduk-penduduk kampung itu, negeri itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah SWT. Cubalah tuan-tuan tengok Aceh semasa tsunami 2004. Kenapa Allah Ta'ala kirimkan tsunami? Allah Ta'ala kirim air laut sampai 50 meter. Bayangkan, akak takut tengok kalau air 10 meter pun akak dah ngeri, dah takut. Tosah ceritalah air 50 meter. Tak sopeng nak lari kat weh. Tak sopeng. Ke mana nak lari? Ke mana nak lari? Berkelintau, berketuntang menyonyori orang. Ke mana nak pergi? Ke kiri ke kanan, air sudah naik setinggi-tingginya. Maka hanya berserah kepada Allah. Kalau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Sama macam tu. Ada kampung di Aceh yang di kawasan pantai. Habis penduduknya 90% mati akibat tsunami. Seluruh rumah kampung itu ranak, habis semuanya. Jadi padang jarak, padang terkubur, kecuali masjid saja yang masih kukuh berdiri. Ini cerita betul tuan-tuan, perempuan sekalian. Malah kaum pemuda di situ semuanya mati kecuali seorang. Allah Ta'ala tinggalkan seorang. Sebab Allah Ta'ala tak mahu penduduk kampung ni binasa habis. Inilah rahmat Allah ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak musnahkan kesemuanya. Allah Ta'ala tinggalkan sedikit sebagai penerus kepada generasi yang akan datang. Seorang. Saya tengok dokumentari rencana yang diterbitkan oleh BBC waktu itu tentang tsunami di Aceh. Dia sendiri mengaku. Dia kata penduduk kampung, pemuda kampung ni dulu kampung ni kampung pelancongan. Tapi pantai cantik, lebih kurang macam Teluk Senangin. Kalau di Perak ni Teluk Senangin lah, pantai yang lawa pun. Tak Teluk Batik, Teluk Senangin. Cantik pantainya, gigi pantainya putih bersih. Jadi ramai pelancong asing datang lah ke sana. Bila dah ramai pelancong asing datang, maka diadakan, didirikan resort. Didirikan rumah-rumah penginapan. Dah ada rumah penginapan takkan ada tempat lepak-lepak, minum-minum dan sebagainya. Dia adakan pula lounge, pub dan sebagainya. Akhirnya pemuda-pemuda kampung ini hanyut dalam
ya, kemewahan dunia yang sementara. Ya. Tinggal habis agama ni semayang, tinggal habis semua, seronok. Ya, melayan pelacur-pelacur asing, yang perempuannya melayan mak-mak salih, mak-mak negro, yang lelakinya melayan bina-bina salih, yang cun melecun konon-kononnya. Itu memang langsung tinggal Islam tu hanya tinggal pada nama. Allah Ta'ala kirimkan tsunami, habis nanti semua. Lepas tsunami barulah kata pemuda tadi, barulah saya kenal masjid, barulah saya kenal sajadah, barulah saya kenal solat, barulah saya kenal solat berjemaah. Cuba kalau tidak diberikan tsunami kepada penduduk kampung misalnya di Aceh sana, mungkin sampai hari ini mereka tenggelam dalam maksiat. Ini dia pengajaran yang Allah Ta'ala beri kepada manusia yang melakukan kemungkaran. Yang inilah yang disyarahkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita baca pada kuliah yang lalu. Ya. Dan bila bala tu turun, bukan orang yang jahat yang kata, tuan-tuan, kita orang masjid pun orang suruh, dengar tak? Habis semua ekonomi, tak ada siapa-siapa yang terkecuali, tak ada sesiapa yang tertinggal. Semua kena, semua menerima bala. Kalau kemarau, semua orang kena. Kalau banjir, semua orang kena. Macam baru di Sabah kena banjir dah, semua orang kena. Ada rumah tu imam tak kena. Rumah teko-teko abang lu padi dengan geng dia je yang kena. Rumah tu imam tak kena. Dah. Kalau banjir dah naik, semua orang kena. Dah. Semua orang, semua rumah semua orang dinaiki air banjir, air bah. Ini dia tuan-tuan. Bala Allah SWT dia semua akan kena pada semua. Walaupun yang melakukan kejahatan itu hanya sebahagian, bukannya semua. Apatah lagi kalau semua orang melakukan kejahatan. Lagi ya. Itu kita kena saling ingat mengingati sama kita. Bila kita nampak kemungkaran berlaku, kita betulkan kalau kita ada kuasa. Kalau tak mampu, kita tegurlah dengan nasihat kita. Kalau tak mampu juga, tak berdapat, dia nak nolong lah. Tak dapat saya nak nolong lah. Tengok lah, ontok-ontok lah. Kata orang kampung saya, ontok-ontok lah. Kata Islam, ontok-ontok ni dia diam je dah. Tengok aja. Hati tak setuju tapi tak mampu nak buat apa-apa. Gitu. Begitulah keadaan. Jadi itulah peranan kita, supaya kemungkaran yang berlaku itu tidak memberi kesan kepada orang lain. Itu kita kena cegah kemungkaran dengan kemampuan yang ada pada kita. Oleh itu, segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan saja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Betul apa yang saya cakap tadi? Jadi kita kena berusaha menyekat, memberhentikan. Bala Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang lain, unsur akhaka zaliman aw mazlum. Nabi SAW mengatakan, tolonglah saudara kamu sama ada dia zalimi atau dia menzalimi. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana yang tang dizalimi tu? Kami faham, ya Rasulullah, tang yang zalim tu nak tolong lagu mana? Nak tolong macam mana? Macam mana nak tolong orang yang zalim ni ya Rasulullah? Apa yang kita kena buat? Jadi jawab Nabi SAW, kamu tolong orang yang zalim ini dengan menghentikan kezalimannya, menghentikan kemungkaran yang dia buat. Bila kita menghentikan kemungkaran yang dia buat, yang menzalimi kita sebenarnya, dengan itu kita membantu dia. Kalau orang yang kena zalim, kita tolong melepaskan diri dia daripada kezaliman yang dihadapinya. Kita nampak satu orang dipukul di tengah jalan, kita berhentikan, kita tolong dia. Kita lawan orang yang menzalimi dia. Dalam masa sama kita buat dua benda. Kita menolong orang yang dizalimi, dan kita menolong orang yang dizalimi, dan kita menolong orang yang menzalimi.
Jadi itulah dia. Kalau kita tak buat, kita